Hi guys and Assalamualaikum and welcome back to Zahra Kasim channel. So untuk video kali ni aku nak kongsikan dekat hampa semua satu kisah seram seperti mana yang hampa semua nampak dekat thumbnail. Itulah tajuk yang akan aku kongsikan hari ni. And tanpa bermasa macam aku start kongsikan kisah seram ni dekat hampa. Kisah seram ni dikongsikan oleh seorang perempuan yang diberi nama Fatin, bukan nama sebenar. Fatin menetap di Melaka. Dan cerita yang Fatin nak kongsikan ni berlaku sekitar tahun 2008. And masa tu dia berada dalam tingkatan 2 macam tu lah. And kisah ni berlaku apabila mereka sekeluarga berpindah ke satu kuartus kerajaan di satu daerah di Melaka guys. And mak Fatin ni bekerja sebagai seorang jururawat and ayah dia pula bekerja sebagai pemandu lori. Jadi memang dari kecil lagi Fatin memang selalu tukar-tukar sekolah sebab pekerjaan mak dia sebagai nurse ni. Kiranya start dari dia darjah 1 sampailah tingkatan 5 adalah dalam 6 kali juga dia kena pindah sebab kena ikut mak ni. Cerita dia macam ni. Rumah yang dia dapat masa tu, rumah kuartus kerajaan tu 2 tingkat. And sebelum ni dia just duduk rumah apartment. So ni kira first time lah dia duduk rumah 2 tingkat. Kuartus ni agak lama juga sebab Fatin tengok keadaan rumah tu macam dah lama tau, usang. Tangga nak naik ke atas pun baru je disilingkan balik. Mungkin sebab dah teruk sangat kot kan. And masa dia masuk rumah tu tak ada apa pun yang pelik. Perkara pelik yang terjadi. Dan perkara-perkara yang tak diingin itu terjadi setelah beberapa bulan dia pun duduk di situ. Nak dijadikan cerita, rumah tu ada 3 bilik tidur dan semuanya di bahagian atas. Rumah tu tak ada master bedroom pun. So 2 bilik tidur yang besar sikit dari 3 bilik tu dia pun pilih untuk jadikan sebagai bilik tidur. Bilik yang kecil sikit tu dia pun jadikan store, and bilik tu paling depan dekat dengan sebelah tangga. Bilik ayah ada 2, satu atas and satu lagi kat bawah tepi tangga guys. Fatin dia memang tak pernah langsung guna bilik ayah yang kat bawah tu, sekali pun tak pernah. Sebab dia macam tak selesa sikit dengan bau yang ada, tapi dia sendiri pun tak tahu tu bau apa. And untuk pengetahuan hampa, belakang rumah Fatin ni ada pokok mata kucing yang dah besar. Pokok ni kira dah lama dah ada pokok. Dah lama dah kira ada pokok jambu ayak, segala jenis pokok, dan gari, dan pandan kunyit semua ada Mungkin orang yang pernah menetap kat rumah ni suka bercucuk tanam macam tu. Yang paling penting sekali, kalau hampa buka je pintu dapur rumah tu, kira berjalan kaki dalam 10 langkah kira dah sampai sungai. Tapi sebelum nak sampai sungai tu, adalah pagar kawat hijau kat seberang tu pula, macam ada taman nak beriadah apa. So pagi-pagi bolehlah kita macam nampak orang jogging kan. Seumur hidup Fatin, dia tak pernah dengar nampak benda-benda yang berkaitan dengan makhluk halus ni. Yang start dia duduk rumah tu, dia lalui benda-benda macam lah. Kejadian pertama yang berlaku ialah bila dia turun dapur, dia nak buat ayak. Masa tu kan dah lewat sangat and masuk, mak dengan ayah dia pun dah start masuk tidur apa kan. Dapur dia ni tepi tangga je. Kiranya turun je tangga, sebelah kanan tu dapur and sebelah kiri bilik ayak. Tingkap dapur rumah tu, rumah yang dia duduk ni macam seram sikit tau. Macam tingkap kat sekolah tu lah. Tapi dia punya cermin tu clear, bukan macam kat sekolah. So kita boleh nampak dengan jelas kalau apa-apa yang kita nampak kat luar kan. Masa tu hujan guys. Masa tu dia tengah buat ayak kopi macam biasa. Sambil dia tengah duk kacau ayak, dia nak larutkan gula tu kan, dia tiba-tiba terdetik nak tengok tingkap. Tiba-tiba kuat, lepas tu kilat memancar. Masa tu jugalah dia tiba-tiba terpandang kat luar. Dia ada perasan macam ada seseorang kat luar tu. Tapi dia tak pasti tu apa sebenarnya, tapi hati dia kan tak sedap masa tu. Terus dia naik atas ayak pun dia biar macam tu je. Dan malam tu lah bermula segalanya. First time dia kena
hampa, ditindih oleh sesuatu. Seumur hidup dia tak pernah lagi tahu kena macam tu. Perasaan dia time tu kena tindih, tak tahu macam nak cakap macam mana. Kalau kita baca ayat kursi pun tapi suara tak keluar, Han try hard gila macam mana pun, at last suara Han tetap terkelak. Dan benda tu betul-betul tak mau bagi ayat, bagi kita baca ayat tu yang boleh describe benda tu, yang dia boleh boleh bagi tahu benda tu besar and hitam. Dan selepas beberapa minit barulah dia hilang. Terus dia bangun, pukul lampu and pasang radio sampai pagi. Kejadian ni tak sampai situ je. Selepas tadi malam tu, hampir tiap-tiap malam juga dia kena tindih. Dan masa tu dia tidur buka lampu, dan dia dah tak berani nak tidur dalam gelap lagi. Yang diingatlah bila dah buka lampu, tak ada lah benda tu nak kacau apa kan. Masa tu dia dah tidur dan dia terjaga secara tiba-tiba. Dah terjaga mesti kita akan mamai. Dalam mamai-mamai tu boleh pula dia nampak benda tu duk terapung ke atas siling sambil duk menyeringai kat dia. Kali ni dia menyerupai diri dia sendiri. Benda tu menyerupai diri si Fatin tau. Scary god lah masa tu kan. Dalam duk terapung-rapung tu kena hempap. Macam biasalah, dia pun baca ayat kursi sambil tangan dia duk pegang Yasin berbantai, tapi tetap macam tu juga. Dia hilang lepas beberapa minit macam tu lah. Dan begitulah yang terjadi kat dia selama 8 bulan dia duduk situ. Lepas tu dia pindah kat daerah lain pula, dan dia bersyukur sangat sebab dia dah tak larat dan nak lalui semua tu. Dan last kali dia dapat tahu sebenarnya ada cerita sendiri di sebalik pokok batu kucing kat belakang rumah dia tu. Katanya dulu sebelum kuartus tu dibina, tempat tu adalah kawasan sawah padi, tempat orang buang benda-benda tu lah. And pokok mata kucing tu memang dah lama ada kat situ. Pokok mata kucing tu iaitu tempat seorang nenek ni duk menyandak sambil tunggu lembu dia makan. Dan ada suatu hari tu kan, hujan lebat sangat. Dan air sungai belakang rumah dia pun masa tu deras kan. Ada seorang nenek ni, dia risaukan lembu-lembu dia. Dan dia pun nak halau lah lembu-lembu dia ni balik kandang. Tapi nasib nenek tu malang sangat sebab dia tergelincir dan jatuh dalam sungai dan dihanyutkan oleh arus yang deras sangat. Kira lama jugalah orang kampung mencari dia. At last orang kampung jumpa dia kat pokok mata kunci tu. Mungkin sebab itulah yang menjadi sebab rumah yang Fatin duduk masa tu terjadi kejadian yang macam tu. Dan ini apa yang dia dengar lah dari mak ayah dia. Tapi cerita dia ni, yang cerita kena hempap ni, dia tak pernah pun bagi tahu mak dia sendiri sampai sekarang guys. Kisah seram kuartus yang kedua. Kisah seram ni dikongsikan oleh seorang lelaki yang diberi nama Ahmad, bukan nama sebenar. Masa tu dalam tahun 2015, dalam bulan 7 macam tu, isteri Ahmad ni dia dapat kuartus guru lah dekat Shah Alam. Lepas dah setahun lebih kurang macam tu, mereka pindah dari Kuala Selangor. Sebelum tu mereka ada sewa lah dekat flats di Setia Alam. Dan ini adalah kali kedua mereka dapat kuartus kawasan tu. Mereka dapat blok yang lain yang dapat tingkat 4. Okey lah, dari flat kat Setia Alam tu 6 tingkat kot, tapi tak ada lift lah. Dulu masa blok lama ada jugalah gang-gang bunyi orang tolak barang. Memang tiap malam selalu dengar. Blok dulu yang dia duduk dengan isteri dia kat tingkat 5 and tingkat 3, rumah level mereka tu kosong. Tapi selalulah mereka buat bodoh je, tak fikir sangat untuk blok sangat kan. And untuk blok yang baru ni alhamdulillah penuh semua rumah, dan blok ni tak sesuram macam blok yang lama mereka pernah duduk dulu. So lepas mereka pindah hari pertama, isteri dia dengan adik dia yang bongsu ni tidur di depan ruang tamu untuk malam tu sebab mereka belum habis lagi kemas apa kan. Malam pertama mereka tidur okey je, mereka tak dengar apa pun yang pelik.
Dia pun lena, mungkin penat kan naik turun tangga. Dia pun tidur dengan nyenyok apa semua. Malam kedua, dalam pukul 8 lebih macam tu, dia pasang lah mesin basuh kat bilik utama ni. Sebab dia tak tidur kat bilik utama sebab ada toilet dalam tu, dia macam sikit berbau. Dan masa tengah pasang tu, dia tengok bilik air dia ni macam lama sangat tak digunakan. Macam terbiak tau. Mungkin orang sebelum ni dia tak pakai. And untuk maklum pada hampa, quarters ni ada 2 bilik air. Masa dia tengah pasang getah tu, dia macam tiba-tiba terpatahkan kepala pipe. Lepas tu punya PVC, pipe PVC tu dah reput tau. Dia panik lah sebab air tu laju je keluar kan. Dia cari pipe, dia nak tutup lah. So dia nampak lah saluran pipe atas tandah yang ditutup dengan cardboard tu. Lepas tu dia pecah. Kira tak ada pilih. So dia bertengok lah tak ada pilih rupanya. Yang salah dia lah sebab dia panik. Lepas dia pecahkan tu, dia terpaksa tampal pakai kotak yang dia pegang. Okey, malam tu macam biasalah, semua solat apa mengaji sikit. Selain tu dia ada azankan setiap penjuru rumah dan bacakan ayat kursi di tengah-tengah rumah. Semua dia buat sebelum tidur. Tapi keadaan rumah masih berselerak. Tak sempat kemah lagi sebab kerja. Masa tu mereka tidur macam biasalah. Sampai dalam jam lebih kurang 2 pagi, Ahmad ni dia tengok lah isteri dia ni tiba-tiba menangis. Lepas tu dia buat macam tak tahulah sebab dia rasa mungkin isteri dia ni mimpi je kan. Tiba-tiba isteri dia ni terus peluk and dia nangis. Lepas tu dia macam tanyalah isteri dia pasal apa ni kan. Isteri dia bisik pelan-pelan kat telinga dia, kata, "Abang, dalam rumah ni ada nenek tua. Dia baru tegak ayang masa tengah tidur." Terus berderau darah si Ahmad ni. Terus dia bangun, dia buka lampu. Lepas tu dia cakap bini dia, "Aku mimpi kot." Isteri dia cakap lah, "Dok, sebab nenek tu kejut dia dari tidur." Dia kata mula-mula dia dengar kat luar rumah ni bising lah kan, macam ada budak-budak main lari-lari. Masa tu isteri dia ingat dia mimpi je, dia buat tak tahu kan. Lepas tu tak lama lah, lepas tu ada mai seorang nenek tu tekuk dia and bangunkan dia. Masa tu isteri dia ni terdiam. Dia kata, nenek tu kata, kat luar tu cucu-cucu dia tengah main, tapi ada seorang cucu dia ni sakit dan baru meninggal. Dia kata dalam tandas rumah ni ada, dalam tandas rumah dia dengan cucu dia ni tinggal, tapi Ahmad ni dah pecahkan sesuatu kat rumah dia. Masa tu Ahmad ni syok saluran pipe tu lah. Lepas tu nenek tu suruh isteri ni pesan kat dia, lain kali Ahmad jangan baca Al-Quran sebab panas. Waktu isteri tengah usaha baca ayat kursi, sekali nenek tu tekuk. Baca ayat kursi ya. Sambil dia gelak, terkekek-kekek gelak. Lepas tu haid turun. Terus dia pecah mata dan peluk Ahmad. Dia terus jaga dan dia perhatikan sekeliling rumah tapi tak jumpa apa-apa yang pelik. Alhamdulillah, lepas tu isteri ni tak pernah diganggu lagi. Saluran pipe tu dia dah tutup rapat dengan kotak. Dia tanyalah isteri dia ni kan, rupa nenek tu seram tak? Isteri cakap, dia kata muka dia sangat tua. Tu je. Sekarang dia mesti lagi tinggal kat rumah tu. Bunyi kuli jatuh, ada dengar mi tolak meja. Memang tiap malam dia pendengar sampai dah lali. And dia anggap rumah atas lah yang buat, sebab atas kan ada orang duduk tingkat 5 kan. Tapi itulah, kadang-kadang dia ada terlibat dengan kerja malam, balik 4 pukul 5 pagi, kira tinggal anak dengan bini dia kat rumah. Dan bila dia naik tangga, memang dia dapat rasakan ada sesuatu yang tengah perhatikan dia. Benda tu
rasa macam dia ikut sama naik tangga dengan si Ahmad. Kira lepas tu dia dah tak ganggu dah guys. Seram sejuk sebab benda tu tak bagi kita baca Al-Quran sebab dia panah. Jadi guys, itu sahaja, setakat itu sajalah 2 kisah seram Quarters yang aku dapat kongsikan hari ini. Dan aku minta maaf sangat sebab aku tak dapat post video, dah berapa hari dah aku tak post. Jadi setakat itu sajalah video aku untuk hari ini. And thank you so much for watching. And Assalamualaikum. Bye.